Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal Haziq bin Jaswi selaku pembuka bicara, dan kami dari kumpulan 4 akan membentangkan tentang topik yaitu kaedah-kaedah fiqh, sains teknologi dan kejuruteraan dalam Islam. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Muhammad Haikal Haziq bin Jaswi. Yang kedua, Said Kaimuddin bin Alauddin Idrus. Yang ketiga, Muhammad Azrin Aziz bin Zulkifli. Dan yang terakhir, Muhammad Izzat Azani bin Jafar. Sebagai pengenalan, kaedah fiqh merupakan rangkuman prinsip yang telah diperakui oleh syarak. Ia dibuat oleh para ulama untuk memudahkan proses merujuk sesuatu masalah fiqh kepada prinsip syarak. Ia tidak dianggap sebagai dalil syarak yang akan menentukan hukum. Sebaliknya adalah satu rumusan perundangan teliti terhadap hukum fiqh yang pelbagai. Ia memudahkan seseorang untuk mengingati, meneliti, dan menguasai hukum hakam fiqh. Yang seterusnya adalah definisi kaedah fiqh. Dari segi bahasa Arab, Al-Qasidah adalah kata tunggal kepada perkataan Al-Qawasid. Ia bermaksud asas dan setiap perkara yang dijadikan dasar kepada sesuatu. Pelbagai definisi telah dikemukakan oleh para fuqaha mengenai kaedah fiqh dari segi istilah. Setelah diteliti pendefinisian tersebut, disimpulkan bahawa terdapat dua aliran utama dalam pendefinisian tersebut, iaitu yang pertama, dasar-dasar utama fiqh bersifat kuliah, iaitu menyeluruh, dalam bentuk teks perlembagaan ringkas, mengandungi hukum hakam perundangan umum dalam sesuatu isu yang termasuk dalam skop perbincangannya. Yang kedua pula, hukum syarak dalam permasalahan aghlabiyah, iaitu majority, yang digunakan untuk mengetahui hukum hakam di bawahnya. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Izzat Azani bin Jafar dari kelas DIQ 2A. Di sini saya akan menerangkan tentang penulisan kaedah fiqh. Terdapat banyak penulisan para ulama di dalam bidang kaedah fiqh. Penulis akan mengutarakan beberapa penulisan penting yang menjadi rujukan bagi setiap mazhab. Contoh penulisan mazhab Hanafi. Yang pertama ialah Usul Al-Qarqi oleh Abu Al-Hasan Al-Qarqi pada tahun 340 Masihi. Yang kedua, Ta'sis Al-Nazar oleh Abu Zaid Al-Dabusi pada tahun 430 Masihi. Yang ketiga, Al-Ashbah wa Al-Nazir oleh Ibn Nujim pada tahun 970 Masehi. Penulis mazhab Maliki pula yaitu Usul Al-Futyah fi Al-Fiqh ala Madhab Al-Imam Malik oleh Al-Khashani pada tahun 360 Masihi. Yang kedua, Al-Furuq oleh Al-Qarafi pada tahun 680 Masihi. Dan Al-Qawaid oleh Al-Makri pada tahun 758 Masihi. Seterusnya contoh penulisan mazhab Syafi'i yaitu Qawaid Al-Ahkam fi Masalih Al-Anam oleh Iz Al-Din Ibn Abdul Al-Salam pada tahun 660 Masihi. Dan seterusnya Kitab Al-Ashbah wa Al-Nazair oleh Ibn Al-Wakil pada tahun 716 Masihi. Dan akhir sekali mazhab Hanbali yaitu Al-Qawaid Al-Nuraniyah Al-Fiqhiyah oleh Ibn
Abu Taimiyah pada tahun 728 Masehi. Kedua, Al-Qawaid Al-Fiqhiyah oleh Abdul oleh Ibnu Qadi Al-Jabal pada tahun 771 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Azri Nazi bin Zulkifli. Di sini saya akan menerangkan perbezaan kaedah fiqh dan kaedah usul. Sebelum saya menerangkan perbezaan kedua kaedah ini, kita haruslah mengetahui apa itu kaedah fiqh dan kaedah usul. Baiklah, kita akan bermula daripada kaedah fiqh. Kaedah fiqh mempunyai banyak definisi yang disebut oleh para fuqaha. Pertama ialah kaedah fiqh dari sudut istilah bermaksud hukum yang bersifat gaib, yakni kebiasaan yang darinya dapat dikenal pasti hukum juzuk fiqh secara langsung. Yang kedua kata Al-Taftazani, kaedah adalah hukum yang bersifat kuli, yakni menyeluruh yang terpakai kepada juzuk-juzuknya untuk dikenal pasti hukum hakam daripadanya. Yang ketiga kata Al-Imam Jalaluddin Al-Mahli, kaedah adalah suatu kenyataan yang menyeluruh dapat dikenal pasti daripada hukum hakam juzuk-juzuknya. Berdasarkan tiga definisi tersebut, kita dapat fahami bahawa kaedah fiqh itu merupakan suatu kaedah umum yang bersifat menyeluruh ataupun kebiasaan yang mana daripada kita dapat mengetahui hukum hakam bagi cabang-cabang yang berkaitan dengannya. Sekarang kita akan masuk kepada kaedah usul atau lebih dikenali sebagai usul al-fiqh. Dari sudut istilah bermaksud mengetahui dalil-dalil fiqh yang bersifat ijmali, yakni kuli, dan cara mengambil faedah daripadanya serta mengetahui keadaan seseorang mustafid ataupun mujtahid. Berdasarkan definisi yang saya sebut tadi, kita dapat nyatakan usul fiqh itu terdiri daripada tiga skop. Yang pertama ialah usul fiqh memberi tumpuan pada mengenal pasti dalil-dalil ijmali, iaitu dalil yang disepakati dan juga dalil-dalil yang tidak disepakati. Yang kedua ialah ilmu usul fiqh berbahas mengenai cara-cara mengambil faedah daripada dalil-dalil tersebut, iaitu cara-cara mengeluarkan hukum-hukum syarak daripada dalil-dalil syar'i. Okey, yang ketiga ialah ilmu ini juga membincangkan berkaitan dengan seseorang mujtahid, iaitu individu yang mengalami faedah daripada dalil-dalil syarak ini. Turut termasuk di dalam pembahasan ini adalah berkenaan al-tajhud dan juga al-tajhid, yang di mana fatwa kerana ia merupakan tugas-tugas seorang mujtahid. Baiklah, sekarang kita tahu apa itu kaedah fiqh dan kaedah usul. Jadi sekarang kita sudah mengetahui apa itu kaedah fiqh dan kaedah usul. Sekarang kita akan masuk kepada perbezaan di antara kedua kaedah ini. Kedua kaedah ini mempunyai tiga perbezaan. Yang pertama ialah kaedah usul sebagaimana yang kami sebutkan di dalam definisi tadi merupakan dalil-dalil umum, manakala kaedah fiqh pula diibaratkan sebagai hukum hakam yang bersifat umum. Perbezaan yang kedua ialah kaedah usul lebih memfokus perbincangan bertopik ataupun maudhu', juga termasuk dalil dan hukum, manakala kaedah fiqh lebih tertumpu kepada perbuatan mukallaf. Perbezaan yang ketiga ataupun yang akhir sekali, sesungguhnya kebanyakan permasalahan kaedah usul tidak berhikmat untuk membawa kepada hikmah pensyariatan dan juga tujuannya. Ini sangat berbeza dengan kaedah fiqh yang di mana ia memberi pengenalan akan jalan sampai ke rahsia ataupun hikmah di sebalik hukum syarak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembagian kaedah fiqh pula, berdasarkan kaedah fiqh terdapat 5 kaedah asas yang terkenal dan digunakan secara meluas dalam kebanyakan permasalahan fiqh dan disepakati penerimaannya oleh jumhur ulama dari pelbagai mazhab fiqh, iaitu Al-Suyuti tahun 1993, di mana dia mempunyai ada 5. Pertama adalah al-umur bil makasidiha,
di mana yaitu kaidah pertama ini membawa maksud bahwa sesuatu perbuatan tidak dikira selagi mana tidak disertakan dengan niat. Niat seseorang itu akan menentukan sama ada sesuatu perkara yang dilakukan itu halal atau haram, sah atau batal. Terdapat 3 peranan yang utama, yaitu 1. Membezakan ibadat dan adat. Kedua, membezakan peringkat-peringkat ibadat fardu dan sunat. Ketiga, membezakan perbuatan ikhlas atau riya. Terusnya yang kedua adalah al-yakin la yuzalu bi al-syak. Maksudnya adalah keyakinan tidak boleh dihilangkan wujudnya keraguan, yaitu perbincangan tentang yakin, kepercayaan yang sungguh-sungguh, kepastian, kesungguhan, dan ketentuan. Syak pula didefinisikan sebagai rasa kurang yakin, mencuriga, sangsi, dan was-was. Pengertian yakin menurut kamus bahasa Melayu yang betul-betul percaya adalah tentang kebenaran, kemampuan sesuatu atau seseorang, tidak diragu-ragu. Syak lagi pasti benar yang mengikut dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat. Kemudian yang ketiga adalah al-mashaka tajlibu al-tasyir. Maksudnya adalah kaidah ini adalah secara umumnya membawa pengertian hukum hakam yang mendatangkan kesukaran yang untuk dilaksanakan oleh mukallaf, itu adalah orang yang dipertanggungjawabkan dengan kewajiban dan perintah untuk menjalankan hukum tuntutan agama Islam serta menjauhi larangannya. Setiap yang menjadi orang yang dilaksanakan oleh mukallaf akan diringankan cara pelaksanaan oleh syarak, dan tidak semua kesukaran diberikan keringanan. Hanya ada beberapa kesukaran saja yang dibenarkan, yaitu pertama ialah kesukaran yang tidak dapat dielakkan dapat menjalani ibadat. Kedua adalah kesukaran yang biasanya dapat dielakkan dalam menjalani ibadat, seperti kesukaran besar melibatkan kehilangan nyawa, agama, akal, keturunan, dan harta, atau kesukaran kecil dan kesukaran sederhana. Kemudian yang adalah keempat adalah al-daral yuzalu. Maksudnya adalah kaidah keempat ini adalah bahaya mesti dihapuskan. Ia diaplikasikan dalam berbagai subjek. Dengan kata lain, ia berkait rapat dengan maqasid syariah al-qasamah, dengan memelihara agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta. Kaidah ini menjelaskan tentang bahaya yang mesti ditegah, dielak, dan diharamkan. Ia termasuk bahaya yang umum dan khusus. Secara asasnya, kaidah fiqh dalam kategori ini berpandungkan berbagai nas syarak yang menegah dari berlaku kemudaratan dalam sebarang tindakan. Kaidah ini berasaskan kepada hadis Rasulullah SAW yang bermaksud tidak ada mudarat dan tidak dibenarkan membalas dengan kemudaratan. Lewat Al-Bahayaki tahun 1994, nomor hadis yaitu 1184. Dan terdapat juga beberapa kategori bahaya atau kemudaratan yang dibincangkan, yaitu pertama, al-darar yuzal, yaitu kemudaratan itu hendaklah dihilangkan. Kedua pula al-darar yudafa bil qadir al-imkan, yaitu maksudnya adalah mudarat itu ditolak dengan kadar yang boleh. Yang ketiga adalah al-darar la yuzal bi al-darar, maksudnya adalah mudarat itu tidak boleh dihilangkan dengan mudarat umpamanya. Bagian kelima pula al-ada muhakamah, maksudnya adalah kaidah kelima yang juga terakhir ini adalah adat dijadikan hukum. Adat ialah peraturan yang sudah diamalkan turun-temurun dalam sesuatu masyarakat sehingga menjadi hukum dan peraturan yang harus dipatuhi. Kaidah ini bermaksud bahwa adat sesuatu masyarakatnya tidak bertentangan dengan nas syarak, boleh diambil kira dalam menentukan hukum syarak, yaitu oleh sumber Al-Ghazi tahun 1997. Akan tetapi terdapat beberapa syarat dan kriteria yang perlu dipahami menerima adat itu, yaitu Asyuti yaitu tahun 1983. Seperti kita tahu, pertama ini adalah adat tersebut perlu konsisten dan diterima oleh majoriti masyarakat. Contoh, lafaz ijab dan qabul dalam transaksi jual beli dan perkataan daging yang berujung daging lembu. Kedua adalah tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jika berlawanan dengan nas Al-Quran dan As-Sunnah, maka ia ditolak. Sebagai contoh, adat masyarakat berkawin wajib memakai inai.
meminum haram, berzina dan seumpamanya. Dan yang ketiga ialah ia diterima pakai selagi tidak dipersetujui sebaliknya. Sebagai penutup, usaha gigih para fuqaha membina kaedah-kaedah fiqh sangat bernilai dan sewajarnya dihargai oleh masyarakat muslim. Ia memudahkan seseorang untuk mengetahui hukum fiqh kerana penguasaan terhadap semua masalah fiqh yang banyak dan berselerak adalah sukar. Di samping itu juga, ia mampu membentuk kemahiran fiqh yang kuat dan baik, sekaligus dapat membantu untuk meneroka pelbagai isu fiqh semasa dengan penyelesaian yang tepat dan baik. Pengetahuan yang jitu mengenai kaedah ini juga pastinya menjadi asas yang kukuh untuk mempelajari hukum-hukum fiqh. Sekian itu sahaja daripada kumpulan 4. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.